terlalu banyak tersebar berita palsu, kita akan jadi macam kisah kan, kisah orang kampung dengan serigala. Kalau tuan-tuan pernah kan baca kisah ni waktu zaman kan kita kecil-kecil dulu kan, satu kampung kan, di mana di situ ada kan orang-orang kampung yang membela kambing-kambing dan seumpamanya. Kemudian di luar kampung itu ada serigala-serigala buas yang selalu menyerang kan hasil ataupun ternakan-ternakan orang kampung. Lalu kan pada masa itu ada seorang budak kan duduk kan di pinggir kampung kan, dia jaga dia punya kambing kan, dan dia tengok kan apa yang berlaku. Hari ini dia balik kampung, dia berlari masuk ke kampung dan bagi tahu bahawa serigala datang. Lalu orang kampung pun keluar beramai-ramai untuk halau serigala. Sampai dekat luar tengok-tengok tak ada serigala kan. Lalu budak itu pun ketawa ke orang kampung pun balik. Hari kedua dia buat lagi dan begitu lagi sekali berlaku. Akhirnya orang kampung balik dan budak itu pun ketawa. Hari ketiga berlaku lagi. Hari keempat dan begitulah berhari-hari kan, benda yang sama berlaku. Jadi orang kampung ditipu beberapa kali. Ditipu beberapa kali dan keluar beberapa kali dan diketawakan beberapa kali. Kan rupanya tak ada serigala datang kan, dan binatang ternakan semuanya masih berada dalam keadaan yang selamat. Kampung itu sendiri pun masih lagi berada dalam keadaan yang selamat. Tapi orang kampung dah risau kan, disebabkan oleh kerana kan berita palsu yang diberikan oleh budak tadi. Dan ianya berlaku berkali-kali. Kemudian satu hari ditakdirkan betul-betul serigala datang nak menyerang kampung, nak menyerang ternakan dan orang kampung. Lalu budak itu pun berlari ke orang kampung dan menceritakan kan berkenaan tentang kan ancaman yang akan datang tu. Tapi pada kali ini apa yang berlaku? Yang berlaku pada kali ini adalah orang kampung dah tak percaya kan. Jadi bila orang kampung dah tak percaya, jadi pada masa itu akhirnya yang berlaku pada kampung itu adalah ternakan diserang, orang kampung pun diserang dan mereka juga tidak bersedia dan mereka juga tidak sempat untuk membalas serangan tersebut. Jadi ia adalah merupakan suatu yang sebenarnya kan satu fenomena yang itu, walaupun ia adalah merupakan satu kisah dongeng yang kita baca masa kita kecil-kecil dulu, tapi sebenarnya ia adalah merupakan suatu yang memberi iktibar bahawa pembohongan berkali-kali kan bila berlaku secara konsisten dan banyak kali, sebenarnya dia akan mengakibatkan satu akibat yang paling besar. Di situ adalah orang dah tak percaya apa juga berita, termasuklah berita benar. Termasuklah berita benar. Dan kalau itu berlaku, sebenarnya masyarakat kita akan berada dalam keadaan yang lebih bahaya. Sebab kita berhadapan dengan satu wabak yang kita tak nampak, yang kita tak tahu kan dia punya datang dia dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Tak ada siapa yang tahu. Jadi daripada situlah penting saudara-saudara sekalian untuk kita kan balik kepada sikap asas. Sikap asas ni sebenarnya bukan sikap asas kan sebagai seorang mukmin saja, bahkan sebenarnya dia adalah merupakan akhlak asasi sebagai seorang manusia. Seorang manusia dia memang perlu untuk bersikap dengan sifat kan jujur. Kan maknanya meninggalkan bohong. Kan dia kena sifat dengan sifat jujur. Jujur tu maknanya kan di situ kita kena disiplinkan diri kita betul-betul. Disiplin dengan arti kata, kalau sekiranya kita ada maklumat yang betul yang kita dapat daripada sumber yang tepat dan daripada pihak yang berautoriti, kita sebarkan. Kalau sekiranya kita sendiri tak tahu kan dari mana datang berita itu, maka kita stop. Kita percaya tak, kita tak percaya pun tak, tapi daripada situ kita hentikan rantaian berita tu. Maknanya kita jangan sebarkan, jangan teruskan sebaran berita tersebut kepada pihak yang lain, kepada orang sebelah, kepada isteri, kepada apa. Jadi kita kena disiplin betul-betul. Disiplin betul-betul. Dan di situlah kita melihat beban untuk menjadi orang jujur ni sebenarnya adalah merupakan satu bebanan yang besar. Bukan mudah untuk menjadi orang jujur. Dan maknanya bukan mudah untuk menjadi orang yang betul-betul bertanggungjawab dalam semua perkara yang dia dengar. Kan sebab itu ada pepatah mengatakan kafa bil mar'i kaziban ayyuhaddisa kullama yasma'. Kan cukuplah seorang itu digelar sebagai pendusta kalau sekiranya dia menceritakan semua benda yang dia dengar. Maknanya kita dengar satu kita cerita, kita dengar dua kita cerita, kita dengar tiga kita cerita. Lepas tu perangai orang kita pula mesej panjang kan, mungkin dalam kan satu muka surat, dua muka surat kan, mungkin mesej tu sendiri bersambung-sambung. Dia baca atas, dia forward. Dia baca atas, dia forward. Dia ada 10 grup, dia forward kepada 10 grup.
Dia ada 30 group, dia forward kepada 30 group. Dan kadang-kadang pandai juga dia buat gini. Dia forward, lepas tu dia tanya, betul ke? Dia forward, dia tanya, betul ke? Orang lain pula forward kepada grup lain, orang tanya, betul ke? Dan akhirnya, yang tanya betul ke tu, kan, akhirnya tersebar kan, mesej tersebut. Dan sebahagian daripada orang yang ditanya betul ke itu akhirnya mempercayai. Dan bila dia percaya, kan akhirnya berlakulah kan musibah-musibah yang tak sepatutnya berlaku. Jadi sebab tu sikap kita sendiri kan, satu, kita mesti jujur kan terhadap diri kita, dengan arti kita tidak menambah-nambah cerita, kita tidak menambah-nambah ulasan. Benda yang kita tak tahu kita jangan ulas. Kan COVID-19 adalah merupakan satu benda yang amat penuh dengan teknikal. Kan, cara penyebaran dia macam mana, cara dia tersebar macam mana, cara dia berjangkit macam mana, dia adalah merupakan suatu perkara yang amat dan bersifat teknikal yang kita tak tahu. Kadang-kadang bila orang kan, sekarang ada setengah tu kan, ada satu mesej yang saya terima kan, voice message, maknanya mesej suara menceritakan bagaimana kalau sekiranya datang bungkusan kan, maka bungkusan tu kita kena buat sekian, dan ternyata bahawa mesej tu adalah merupakan satu mesej yang palsu. Cuba bayangkan kita menerima bil, kita menerima surat, kita menerima apa juga benda, bungkusan tiap-tiap hari. Kan, maknanya peti surat kita tu penuh dengan surat dan seumpamanya tiap-tiap hari. Dan benda tu kalau sekiranya kita kan sebarkan mesej tu, sudah tentu orang akan jadi gusar. Sebab itu kan, pertama, benda yang kita tak tahu, kita jangan sebar. Dan jangan reka. Yang pertama sekali, jangan reka lah. Kemudian yang kedua, kita sendiri benda tak tahu, tak perlu ulas dan tak perlu nak sebar. Jadi biarkan orang yang ada otoriti. Orang ada otoriti. Jadi benda tu kan, virus tu tersebar melalui air liur ke, tersebar melalui udara ke, tersebar melalui najis ke, tersebar melalui apa ke, kan biarkan orang yang ada otoriti yang bercakap, dan kita tak perlu untuk ulas kan, seolah-olah macam kita pakar semua benda. Kita belajar benda lain. Kita bukan belajar perbuatan, kita bukan belajar tentang virus. Yang belajar tentang virus pun kan maknanya bukan tahu semua benda. Jadi biarkan orang yang dah memang masuk kan dalam tim tersebut untuk ulas satu. Jadi kita